Assalamualaikum, salam 12 Ramadan. Kita bertemu kembali dalam Mutakhir edisi petang di Sabah Hits Online TV bersama saya Reshina Irham. Kita teruskan ke tajuk utama petang ini. Syarikat penerbangan diminta untuk menyemak semula harga tiket pada masa ini. Seluruh umat Islam digesa untuk mematuhi SOP semasa menunaikan solat sunat tarawih berjemaah di masjid. Pengunjung bazar Ramadan di lintasan di Soka telah menerima bubur lampu. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah JRSBN menggesa Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pengangkutan untuk meneliti isu kenaikan harga tiket penerbangan yang kian mendadak tinggi dan meminta untuk mengurangkan harga tambah penerbangan domestik. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Nur berkata, tambang penerbangan yang tinggi telah meningkat dengan ketara sehingga membuatkan orang ramai yang terpaksa terbang ke Kuala Lumpur atau sebaliknya. Laporan kenaikan harga tambang penerbangan dari Kuala Lumpur ke Sabah baru-baru ini pada musim perayaan Hari Raya Aidilfitri telah menimbulkan kebimbangan serta pihak kerajaan negeri ingin Kerajaan Persekutuan dan Kementerian Pengangkutan meneliti perkara tersebut. Tambahnya, pihak mereka akan menggesa Menteri Pengangkutan untuk mengambil perhatian terhadap perkara itu dan segera mengurangkan harga tiket yang dilaporkan melonjak kepada sekitar 566% berbanding tambah penerbangan bukan pada musim perayaan untuk laluan yang sama. Harga tiket penerbangan yang melambung tinggi mengakibatkan ramai yang tidak dapat pulang ke tanah air semata-mata kerana tidak mampu dan keadaan ini dapat membebankan kepada rakyat. Saya IBLB, Saya Reshina Irham dan saya Syazena Azman. Kami dari Sabah Hits dan Sabah GZ ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan 2022. Penyertaan buka baharu dalam senarai ahli jawatan kuasa PBS bahagian N14 Tampaluri sangat dialulukan dan pemilihan 80% AJK pemuda yang baru pada penggal ini sangat jelas membuktikan bahawa minat anak-anak muda terhadap perjuangan parti itu sangat memerangsangkan. Ketua Parti Bersatu Sabah bahagian Tampaluri yang berhormat Datuk Jahid Jahim telah mengalu-alukan kedatangan kepada AJK baharu parti itu yang terpilih pada Mesyuarat Agung Tahunan bahagian pada 18 Mac yang lalu. Hal ini telah dibahaskan semasa menghadiri majlis berbuka puasa bersama pemimpin masyarakat Tampaluri di MJ Corner Brungis di sini pada kemarin. Tambahnya, wanita bahagian diketuai oleh Ketua Pergerakan Wanita yang juga Ketua Exco Wanita Pusat, Datin Maliana Ungau, turut menyaksikan beberapa AJK baru dan lama yang telah dilantik untuk merajui kepimpinan khususnya para wanita, dan beliau berharap kepada semua AJK bahagian yang terpilih untuk saling bekerjasama bagi memastikan perjuangan PBS benar-benar dekat di hati rakyat. Kita kembali selepas ini. Kita bertemu kembali. Umat Islam terus disarankan sentiasa mengamalkan pematuhan prosedur operasi standard meskipun telah dibenarkan untuk menunaikan solat tarawih di semua surau serta masjid yang berkuat kuasa pada 1 April yang lalu. Ini adalah selaras dengan fasa peralihan ke endemik. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi yang berhormat Datuk Haji Yaakob Khan berkata, selepas 2 tahun tidak dapat ke masjid, peluang seumpama ini sangat dinantikan dan sekaligus memberi ruang kepada mereka bagi menunaikan solat tanpa perlu menjarakkan saf. Hal ini dapat mengimarkan fungsi masjid dan surau pada bulan yang mulia dan penuh berkat ini. Tambahnya, program jelajah bulan Ramadan adalah acara yang telah dirancang oleh UMNO bahagian Sepanggar sepenuh bulan Ramadan di samping dapat menunaikan solat secara berjemaah serta dapat mengeluarkan sumbangan bagi keperluan rumah ibadat tersebut. Peluang zara ini dapat dimanfaatkan untuk melihat keperluan pembangunan yang perlu diambil tindakan dalam tempoh yang terdekat. Kak, stres aku mau exam tapi sakit badan aku. Pening lagi, tak fokus lagi. Kau ni dari tadi pening lah, stres lah. Kau mau kasih yang stres kau? Ya, Kau mau kasih yang pening kau? Ya. Kau mesti try
Kopi beet coffee. Kopi apa nih, Kak? Kau try, kau rasa macam mana, lepas tu baru kau datang berjumpa kakak. Oke, Pergi, aku buat dulu. Tadi kakak aku cakap kopi ni boleh kasih. Macam mana? Sudah rasa? Sudah, sedap wah. Betul kan apa kakak cakap? Ya, betul. Kamu di luar sana yang meminati kopi, kamu kena try beet coffee. Ya, dia dapat membina sel darah merah, dapat melancarkan sistem pengedaran darah dan juga dapat menyucikan asid urik. Kak, stok ini masih banyak, Kak. Jangan risau deh, stok ni memang banyak. Kamu di luar sana yang mau mencuba, kamu boleh terus hubungi nombor yang tertera. Bah, jom kita try dorang mama. Jom. Beet coffee, terasa nikmatnya. Orang ramai yang datang berkunjung ke pusat peranginan Tanah Tinggi Kundasang disarankan untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk menjaga kebersihan persekitaran. Selain itu, amalan menjaga kebersihan di kawasan pelancongan terkenal itu akan dapat mengekalkan keindahan semula jadi, kawasan itu malah dapat menceriakan suasana di kawasan tersebut. Saudara Kong Soncho yang juga Ketua Wira Muda Star Sabah berkata, beliau melihat mempunyai tong-tong sampah yang kandungannya telah penuh namun masih dimasukkan ke dalam sisa buangan sampah, dan beliau turut menyarankan agar mana-mana syarikat atau badan korporat serta pertubuhan bukan kerajaan tampil untuk menyumbangkan beberapa buah tong sampah yang sesuai untuk diletakkan di beberapa lokasi sekitar kawasan pelancongan di Kundasang. Tamanya di lokasi Batam Merah hanya terdapat sekitar 2 buah tong sampah yang saiznya agak kecil dan tidak mampu menampung jumlah sampah yang dibuang oleh pengunjung yang ramai di kawasan berkenaan. Dan pihaknya juga mengalu-alukan sebarang aktiviti gotong royong perdana serta kerja amal dari mana-mana pertubuhan untuk melakukan kerja-kerja pembersihan kawasan di sekitar Pekan Kundasang. Kita kembali selepas ini. Beet coffee ni so-called healthy-licious coffee. Kita nak berubah daripada kopi yang tak sihat kepada kopi sihat. Ianya diadun menggunakan ramuan ubi merah, red beet. Saya rasa pengguna hari ini bijak, mereka boleh google apa itu red beet atau ubi beet merah yang khasiatnya diakui oleh masyarakat dunia, oleh pakar-pakar seperti pakar jantung dan sebagainya. So, maka beet coffee diadun sebegitu rupa dengan 40 gram satu sachet, dengan aura kopinya, rasanya yang setakat ini ramai meramalkan beet coffee boleh menjadi kopi Malaysia bertaraf dunia. Beet coffee, terasa nikmatnya. Kita bertemu kembali. Sebanyak 1,020 pek bubur lambuk telah diagihkan oleh Bandaraya Kota Kinabalu kepada pengunjung Bazar Ramadan lintasan di Soka pada kemarin. Persatuan Bulan Sabit Merah telah memasak bubur lambuk dan bahan-bahan yang digunakan disediakan oleh Maggi dan beras ditaja oleh Saza Rice. Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Nurliza Awang Aldip berkata, pengagihan bubur lambuk itu merupakan acara tahunan bersama syarikat Nestle Sdn Berhad khususnya pada bulan Ramadan ini. Sementara itu, semua lokasi Bazar Ramadan mempunyai kawalan dan pematuhan prosedur operasi standard seperti yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Tambahnya, bagi Bazar Ramadan pada tahun ini, DBKK dengan kerjasama Bank Negara memperkenalkan bayaran tanpa tunai di kesemua lokasi Bazar Ramadan yang bertempat di Bandaraya Kota Kinabalu. Terima kasih kerana sudi bersama saya di edisi petang. Saya Rashna Irham melaporkan berita terkini di Sabah Hits Online TV.